Buletin Didik 23 Julai bersama saya Fazilah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hampir kesemua guru sudah menerima vaksin COVID-19. Perkara itu dinyatakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK, Khairil Jamaluddin, susulan pembukaan sekolah secara berperingkat untuk pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka yang dijangka bermula September nanti. We'll give an update on that next week. I think we are close to vaccinating all the teachers, but we're working closely with the Ministry of Education to ensure not just the teachers, but the support staff also. Those working at the schools, cleaners, canteen operators, security guards, as well as the bus drivers. So we're working very hard to ensure that the school environment will be safe once we open the schools. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian pada sidang media mingguan Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF secara maya siang tadi. Sebelum ini, Kementerian Pendidikan memaklumkan dalam satu kenyataan bahawa sekolah akan dibuka secara berperingkat untuk sesi PDP secara bersemuka mulai 1 September. Ia selepas mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 dan sesi persekolahan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR diteruskan sehingga 31 Ogos. Ketetapan ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah pantuan kerajaan, sekolah swasta dan institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin mengucapkan tahniah kepada petugas PIK apabila lebih 500,000 rakyat negara ini divaksin. Tegasnya, ia satu kejayaan yang amat membanggakan. Memandangkan Malaysia adalah antara negara yang mencatat kadar vaksinasi harian tertinggi di dunia. Datuk Dr. Razif dalam status Facebooknya berkata, walaupun pada awalnya kadar vaksinasi agak perlahan kerana kekangan bekalan, kejayaan ini membuktikan manifestasi usaha gigih kerajaan bersama seluruh rakyat untuk mencapai imuniti kelompok. Tambahnya, secara keseluruhan 67.61% guru telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi guru kelas peperiksaan khususnya, 85.17% daripada kumpulan guru ini telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi kaki tangan sekolah pula, 54.52% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin dan usaha sedang dipergiat bagi meningkatkan kadar vaksinasi di kalangan kaki tangan sekolah. Dalam perkembangan berkaitan penerima vaksin, kini dibenarkan merakam video dan gambar ketika disuntik bagi mengelakkan keraguan berlakunya kes diberikan suntikan vaksin kosong. Kebenaran daripada saya dan saya juga telah minta kebenaran daripada Menteri Kesihatan sendiri. Kalau sekiranya ada arahan untuk tidak diberikan kemudahan ini, sekarang ini penerima vaksin bolehlah video suntikan vaksin mereka. Go and film yourselves and take a video of your vaccination so that you have hard proof, and we also have hard proof that you've received the proper dosage for your vaccination. SOP sedia ada turut terpakai iaitu petugas kesihatan perlu menunjukkan picagari berisi dos vaksin sepatutnya kepada penerima. Terdahulu, Khairi memaklumkan hanya 13 laporan polis diterima berhubung dakwaan disuntik vaksin COVID-19 kosong berbanding lebih 16 juta suntikan yang telah diberikan setakat ini. Beliau bagaimanapun memberi jaminan memandang serius setiap dakwaan dalam usaha memastikan penerima mendapat dos vaksin yang sempurna. Khairi juga menegaskan laporan kes picagari kosong itu tiada kaitan dengan sindiket jualan vaksin yang membabitkan petugas barisan hadapan. Lonjakan kes baru COVID-19 sehingga 15,573 kes hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, lonjakan itu sekaligus menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 980,491 kes. Bagi variant of concern, terdapat sebanyak 206 varian beta, 189 kes varian delta, dan varian delta inilah varian yang dominan akan melepasi ataupun meningkat dia punya jangkitan menggantikan varian beta, dan 14 kes varian alpha, manakala bagi variant of interest terdapat 13 kes varian theta.
Jumlah kematian ialah 144 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 7,718 kes. Manakala kes dirawat di ICU ialah 939 dengan yang memerlukan bantuan alat pernafasan 456 kes. Selangor kekal menjadi penyumbang utama pertambahan kes di negara ini iaitu sebanyak 7,672, diikuti Kuala Lumpur 2,063 kes. Permohonan kemasukan ke tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia bagi tahun 2022 kini dibuka. Murid yang berminat boleh membuat permohonan secara dalam talian. Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang sm.moi.gov.my yang telah dibuka sejak 15 Julai lalu sehinggalah tarikh tutup pada 30 September. Sekolah Seni Malaysia adalah sebuah institusi pendidikan formal satu sesi yang menyediakan kemudahan menggilap dan menggarap potensi dan bakat diri generasi murid untuk menceburi aktiviti kesenian dan kebudayaan tanah air secara aktif dan kreatif. Kemudahan yang disediakan di sekolah seni ini adalah berkonsepkan sebuah sekolah berasrama penuh. Secara tidak langsung membolehkan murid-murid menjalani proses pengajaran dan pembelajaran akademik, latihan kesenian dan kebudayaan serta aktiviti ko-kurikulum dan riadah secara berjadual dan terancang. Sekumpulan murid sekolah rendah terjejas selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Titingan, Tawau, Sabah Isnin lalu. Kebanyakan kelengkapan sekolah musnah dalam tragedi berkenaan. Keadaan itu menyebabkan murid terbabit mengalami kesukaran untuk mengulang kaji pelajaran dan mengikuti PDPR. Murid yang terdiri daripada tahun 1 hingga 6 Sekolah Kebangsaan Kampung Titingan kini ditempatkan sementara bersama ibu bapa mereka di Balai Raya dan Masjid Babul Khair Kampung Titingan. Mereka mendakwa tidak sempat menyelamatkan barangan sekolah seperti buku, beg, pakaian dan alat tulis kerana api merebak dengan begitu cepat. Aku kan masuk masa mau selamatkan biar aku lah. Aku tak baik dia orang jadi aku ambil lah sekali. Baru tu awalnya sama Al-Qurannya, sama Al-Quran juga selamatkan. Baru tu sama sama punya telefon, sama charger. Barang sekolah saya terbakar, baju terbakar habis. Habis semua yang terbakar tu. Beg tidak terbakar. Ada pihak bantu kami untuk beli barang sekolah. Bapalah juga. Prihatin dengan nasib mereka, pihak SK Kampung Titingan juga melancarkan program kasih bagi membantu meringankan beban. Hasil pendaftaran dan pemeriksaan pihak sekolah telah mengenal pasti seramai 26 murid yang memerlukan bantuan. Sebenarnya kami dari hari pertama lagi lah berada di kawasan mangsa kebakaran ni dan kita sudah ambil langkah-langkah yang perlulah untuk membantu murid-murid yang terlibat. Setakat hari ini kami mendapat 26 nama lah untuk diberikan bantuan berbentuk barangan pakaian dan juga makanan ringan ya seperti biskut dan juga minuman dan sedikit wang tunai ya untuk membantu mangsa yang ada lah. Pihak sekolah juga akan membekalkan murid terlibat dengan modul dan peralatan sekolah memandangkan minggu hadapan PDPR akan bermula. Dalam kejadian Isnin lalu, 56 buah rumah di 3 blok kampung berkenaan musnah dalam kebakaran. Sehingga kini, 363 orang mangsa terdiri daripada 84 ketua keluarga terjejas berikutan tragedi itu yang berlaku sehari sebelum sambutan Aidiladha. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Seorang jurulatih sukan yang pernah dibebani dengan masalah berat badan kini bangkit dengan transformasi diri yang baru. Dengan usaha yang gigih, beliau berjaya menurunkan berat badan sehingga 30 kg dalam tempoh setahun.
Terlibat secara aktif dalam sukan rugby sejak 1988 hingga 2002, kini Cikgu Najmul memainkan peranan sebagai jurulatih rugby bagi pasukan sekolahnya Maktab Sultan Abu Bakar di Johor Bahru. Bagaimanapun, selepas berhenti bermain rugby secara aktif, Cikgu Najmul mula berdepan masalah berat badan. Ini berkemungkinan kerana masih mengamalkan cara pemakanan yang sama ketika bergiat aktif dalam sukan dahulu. Beliau akui berat badannya pernah mencecah 100 kg. Ini membuatkan saya berasa tidak selesa, di mana saya mula berasa mudah mengantuk, cepat letih, malas, dan saya terpaksa menukar pakaian saya daripada saiz XL pada ketika itu kepada triple XL. Baik, apabila kerajaan mengumumkan PKP 1.0 pada tahun 2020, saya berfikir bahawa saya perlu melakukan sesuatu. Risau dengan pelbagai penyakit yang mungkin dihadapi seperti serangan jantung atau strok, beliau nekat mengikuti program menurunkan berat badan pada Julai tahun lalu. Perkara pertama yang dilakukan adalah melalui diet pemakanan yang ketat, memandangkan aktiviti luar tidak dibenarkan ketika itu. Apabila kerajaan mula membenarkan aktiviti-aktiviti di luar, saya mula berjoging. Itu saya berjoging pada waktu pagi dan juga pada sebelah petang, di mana saya berjoging sekurang-kurangnya 5 hingga 10 km pada ketika ini. Pada ketika itu saya mula lakukan secara perlahan-lahan daripada 1 km saya tingkatkan kepada 2 km, pada 3 km, dan apabila saya mula boleh berlari sehingga 5 km dan saya maintain larian saya itu. Pada masa yang sama, Cikgu Najmul mengamalkan senaman kardiovaskular dan latihan beban. Kini beliau berjaya mencapai berat badan ideal iaitu 69 kg. Jadi, bagi adik-adik yang mahu menurunkan berat badan untuk lebih sihat, pengalaman Cikgu Najmul boleh dijadikan inspirasi. Menurut kajian klinikal, sebanyak 66% daripada pesakit tahap 4 dan tahap 5 yang mengalami sindrom post-COVID ini yang terdiri daripada simptom seperti kelesuan, kesukaran bernafas ketika melakukan aktiviti, sukar tidur malam, batuk dan juga kegelisahan atau dalam erti kata lain anxiety disorder. Sehingga kini, rawatan yang ditawarkan adalah berdasarkan kepada simptom yang diterima atau dipamerkan oleh pesakit-pesakit ini ataupun dalam erti kata lain, symptomatic relief dan fungsi tubuh yang terlibat. Oleh itu, pesakit-pesakit COVID-19 yang telah di-discharge daripada hospital akan diberikan temujanji, rawatan susulan dan diingatkan untuk hadir mengikut tarikh yang telah ditetapkan. China melancarkan kereta api maglev yang mampu mencapai kelajuan sehingga 600 km sejam terpantas pernah dibina negara itu. Ia menghampiri rekod dimiliki kereta api jenis sama keluaran Jepun dengan kelajuan 603 km sejam. China memulakan pembangunan kereta api maglev dengan 5 gerabak menggunakan teknologi sendiri sejak 2016 dan ia berjaya menjalani ujian percubaan pada Jun 2020. Dalam laporan awal pada 2019, sistem pengangkutan maglev dikatakan berupaya melakukan perjalanan dari Beijing ke Shanghai dalam tempoh 3 jam setengah termasuk waktu menunggu. Ia memendekkan masa perjalanan selama 2 jam berbanding menggunakan kereta api laju biasa. Setakat ini, syarikat itu belum mengumumkan sebarang rancangan lanjut untuk pengkomersialan pengangkutan maglevnya. Projek ekosistem semakin popular di Tasmania. Di University of Tasmania misalnya, sebuah kampus baru yang sedang dalam pembinaan turut dilengkapi projek ekosistem. Ruangan di bahagian bumbung itu menempatkan lebih 10,000 tumbuh-tumbuhan liar lokal yang sudah pun mula bercambah. Sasarannya bumbung hijau atau green roof yang menjadi habitat tumbuhan liar. Namun rekaan dan pembinaannya bukanlah mudah. The building has to be designed to take up to 8 times more weight than a middle deck roof. There's a waterproof membrane, and so the on costs
significant. They're not only just good environmentally, but they're striking visual places to be around as well, and to live and work and study within them will be a great experience for our staff and our students and our visitors. Bukan setakat di universiti, infrastruktur sebegini dilaporkan turut menjadi pilihan arkitek dan pemaju projek di seluruh Tasmania, termasuk pusat hiburan dan hotel. Di London, United Kingdom, orang ramai diberi pendedahan tentang isu pemanasan global serta peranan teknologi membantu menanganinya. Di kawasan tumpuan ramai, Envision Virgin Racing mempamerkan replika ais kereta Formula E seberat 2,248 liter dan mengajak orang ramai meneka kepantasan dan peratusan kecairan ais selepas didedahkan kepada cuaca panas di London selama 24 jam. Untuk setiap penyertaan, $1 akan disumbangkan kepada projek alam sekitar. Pameran Melting Point ini diadakan menjelang perlumbaan Formula E di London hujung minggu ini serta sidang perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Oktober nanti. Sedikit laporan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Bekas atlet murid Sekolah Sukan Malaysia Shakira Mashaikh mara kepusingan kalah mati acara recurve individu wanita. Turut mara Khairul Anwar Muhammad bagi acara sama kategori lelaki. Paling menceriakan semestinya catatan terbaik peribadi yang dilakar Shakira Mashaikh selaku atlet pertama negara yang turun beraksi sebelum Khairul Anwar berjaya menamatkan pusingan Olimpik ranking di kedudukan ke-20. Jam 9 pagi waktu Jepun, Shakira memulakan cabaran Malaysia dalam pusingan ranking memanah recurve individu wanita. Dan memang keputusan yang cukup melegakan selepas beliau menamatkan aksi dengan catatan 630 mata, juga catatan terbaik peribadinya. Sebenarnya semalam baru saya tahu yang saya ni atlet pertama yang beraksi ke Olimpik, atlet Malaysia. Dan saya rasa macam nervous lah juga kan sebab atlet pertama yang akan bertanding di Olimpik nanti. Tapi bila motivate balik dengan diri, so Alhamdulillah lah saya boleh kawal lah dia punya nervous tu. Dan of course saya rasa berpuas hati lah dengan PB saya sebab jauh jugalah 630 daripada PB saya yang dulu 619. So beza dia 19 mata. So bagi mana sebelah mata tu adalah mata yang tertinggi juga, peningkatan yang bagus untuk saya. Menduduki tempat ke-43, Shakira dijadual menentang pemain ranking ke-4 dunia Elina Osipova yang akan beraksi untuk pasukan neutral ROC Selasa nanti. Manakala Khairul menamatkan 12 pusingan aksinya dengan jumlah keseluruhan 661 mata, meletakkannya di kedudukan ke-20. Cukup melegakan apabila beliau dijadual menentang pemanah ranking ke-62 dunia Antti Vikström dari Finland 28 Julai nanti. Pemandangan warna-warni pondok tepi pantai di Walton-on-the-Naze, Essex, United Kingdom mengakhiri paparan buletin didik malam ini. Saya Fazlan Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.